Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ke program Chat About Islam. Tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini adalah pengurusan kewangan semasa pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin petik dalam surah Al-Isra ayat 29 yang mana Allah telah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulah ila unika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Yang mana yang bermaksud, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi dalam konteks surah Al-Isra ayat 29 ni mempunyai 3 konteks. Yang pertama, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, dan jika itu yang kamu lakukan maka tercelalah bagi kamu. Jadi konteks yang pertama, janganlah jadikan tangan kamu terbelenggu. Terbelenggu ni maksud dia kedekut. Mudah dibahasakan dalam bahasa pasar kita, tai hidung masin. Jadi bila kita mempunyai harta, mempunyai rezeki, jangan kita kedekut ataupun bakhil. Jadi perkara itu akan membinasakan kehidupan kita. Sebagai contoh, kebiasaannya tuan-tuan, sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, yang mana kita semua manusia mempunyai nafsu. Okay? Siapa saja, tidak kira ustaz, tidak kira dia doktor, tidak kira dia polis, tentera, siapa saja dia mempunyai nafsu di dalam kolbunya. Okay? Mempunyai nafsu. Jadi nafsu inilah yang membuatkan kita binasa ataupun mendorong kita kepada kejayaan. Jadi balik pada konteks kita tadi, jika kita kedekut tak hidung masin, maka kita akan tercela, sahabat-sahabat, datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan. Jadi bagaimana untuk kita membiasakan, untuk kita menghindari daripada perkara ini berlaku dalam diri kita? Kita perlu mengenali asal usul diri kita, asal usul harta ini. Yang mana harta, apa yang ada di muka bumi ini adalah pinjaman semata-mata. Jadi, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya sehingga kan kita terlupa. Ni terlampau baik. Maka daripada itu pepatah Melayu ada memberitahu kepada kita, berbuat baik berpada-pada. Maka daripada itu dalam konteks ayat ini, jangan mengulurkannya melampau-lampau. Terlampau sehingga kan untuk dirinya, sekiranya kita mempunyai isteri, ada keluarga, tidak mencukupi. Terlampau-lampau, dalam kata moden over sangat. Okay? Jadi konteks ayat yang ketiga, maka ia akan menjadi tercela dan menyesal. Bila kita gabungkan ayat ini, sahabat-sahabat, datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan, maka apa yang dicuba terjemahkan dalam ayat ini secara kesimpulannya adalah kita ini adalah hamba. Okay? Kita ini adalah hamba yang Allah itu mempunyai kuasa. Dia adalah tuannya, Tuhan sekalian alam ni. Jadi bila kita sedar akan diri kita hamba, maka kita tidak akan jadi bakhil seperti dalam ayat yang pertama yang menyebut wala taj'al yadaka maghlulah. Jadi kita tak akan bakhil. Yang kita tahu harta ini adalah pinjam untuk kita yang mempunyai sebahagian hak pada orang lain. Dan terlalu mengulurkannya, dan jangan melampau-lampau. Tadi terlampau kedekut, ini terlampau-lampau memberi. Jadi bila kita cuba imbangi, kita perlu sedar yang kita ni makhluk ni sifat dia adalah secukup-cukupnya. Maka sifat Allah adalah lebih. Sifat makhluk tidak boleh melebih-lebih. Umpamanya, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita ada gelas yang berisi air, maka bila ia terlampau melebih-lebih, maka air itu akan tumpah. Maka dari situ digambarkan yang sifat hamba ini adalah secukup-cukupnya. Kenapa Allah melebih-lebih? Kerana dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuan sekalian alam. Dia mempunyai kuasa. Maka dia boleh melebih-lebih. Apa bukti Allah ini melebih-lebih? Dari segi sifatnya. Jika engkau
Jika engkau derhaka, jika engkau melanggar peraturanku, maka neraka jahanam. Maka di situ nampak sifat sombong, sifat angkuhnya Allah. Maka itu adalah sifat Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Jadi konteks ayat ini telah menerangkan kita daripada awal lagi. Jadi sahabat-sahabat, daripada ayat ini telah menggambarkan kita tentang pengurusan keuangan. Baik, kita terus pada poin kita yang pertama, iaitu apa itu wang. Ini masalah kita yang mana kita tidak kenal wang kita. Okay, masalah kita. Jadi kita kenal maksud wang terlebih dahulu. Sesuatu objek atau barang yang diterima masyarakat umum dan sah di sisi undang-undang sebagai medium pertukaran dalam urusan jual beli dan urus niaga lain. Wang juga bersifat sebagai penyimpan nilai, unit account dan piawai langsai hutang. Jadi wang ni adalah, kalau kita tengok di situ wang alat ataupun matlamat, maka senang cerita wang adalah alat. Okay? Jadi sebab kita tidak faham apa itu wang lah yang berlakunya pada hari ini. Sebab wang bunuh kawan baik, sebab wang keluarga bercerai-berai, sebab wang kita bermusuh-musuhan. Balik pada tadi, jangan melampau-lampau. Jika kita faham tentang kehidupan kita, tentang diri kita, jangan melampau-lampau. Jangan melampaui batas, kata Allah. Jadi, bila kita sedar akan wang adalah alat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, maka ia tidak akan berlakunya pergaduhan sebab kita telah faham apa itu wang. Wang adalah alat. Yang menjadi permasalahannya pada hari ini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita meletakkan wang itu sebagai matlamat. Jika kita meletakkan wang itu sebagai matlamat, maka kita dinodai dengan nafsu. Dalam bahasa akademik ni adalah emosi. Emosional kita terganggu. Okay? Sebab apa emosional kita terganggu? Sebab kita meletakkan wang itu sebagai matlamat. Jadi bila kita letakkan wang itu sebagai alat untuk mencapai matlamat, insya-Allah kehidupan kita akan merasa secukup-cukupnya. Seperti saya katakan gelas tadi, secukup-cukupnya. Belum tentu yang banyak itu boleh bahagia. Belum tentu orang kaya itu bahagia. Belum tentu orang miskin itu susah menderita. Belum tentu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita sedar dan faham konsep wang itu adalah alat, maka wang itu akan menjadi keberkahan, keberkatan dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalah, kita menjadikan matlamat, maka terpancinglah emosi kita. Contoh, bakhil tadi, taik hidung masin tadi, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Kedekut, padahal duit dia ada RM10 yang cukup, hanya ingin keluarkan RM1, ia telah merasakan kekurangan yang sangat-sangat besar. Misalnya Ustaz Kawi, Ustaz Kawi mempunyai duit RM1 juta. Okay? Ingin keluarkan RM1 tadi, umpamanya macam hilang RM1 juta. Itu yang namakan taik hidung masin. Jadi perkara ini kita perlu jelas, wang adalah alat untuk mencapai matlamat. Jadi bila kita faham ini, kita tidak akan beremosi dengan wang. Yang mana kita merasa kecukupan, rasa syukur itu wujud. Jadi dalam konteks Islam, mengajar tentang syukur. Okay, yang mana Alhamdulillah. Jadi berkat itu datangnya dengan syukur. Jadi kita lihat ada orang bergaji RM1,000. Ada orang bergaji sebulan RM10,000. Ada orang gaji sebulan RM20,000. Tetapi bila kita lihat pengurusan keuangan itu berbeza mengikut tahap pengetahuannya tentang, fahamnya tentang nilai wang. Jadi belum tentu yang RM1,000 itu hidup dia menderita berbanding yang gaji RM20,000 tadi. Jadi bila kita lihat adalah tentang bagaimana ia menguruskan wang dengan cara yang betul, tepat. Ini yang sangat penting. Betul dan tepat. Perkara yang jadi masalah kita hari ini, khususnya bumi putra yang beragama Muslim, bila kita tengok pada musim pandemik COVID-19, banyak berlakunya penipuan-penipuan, scammer yang kita ini mudah terpancing sebab kita meletakkan wang tadi adalah matlamat, sehingga kita mengejar ingin cepat kaya, ingin cepat mendapatkan wang. Padahal
Walhal benda ni bila kita faham akan kesedaran apa itu wang, kita tidak akan tertipu. Jadi kita dah faham apa itu wang. Wang adalah alat untuk mencapai matlamat. Jadi kita pergi pada slide seterusnya. Setelah kita memahami apa itu wang, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu faham apa jantina wang. Apa jantina wang kita selama ini? Setiap hari kita berusaha dengan wang, tetapi adakah kita tahu selama ini jantina wang yang kita miliki? Adakah lelaki ataupun perempuan? Jadi wang kita berjantina perempuan. Okey, perempuan. Benda ni perlu kita jelas. Kenapa perempuan? Sebab wang kita ni boleh membiak. Membiak seperti perempuan. Setiap individu berbeza pendapatan dan komitmen mereka. Persoalannya, persoalannya bukan tentang pendapatan siapa yang besar atau kecil, tapi persoalannya adalah bagaimana cara kita uruskan wang yang kita ada. Wang yang kita ada perlu kita uruskan. Jadi dalam slide yang digambarkan dalam view ni, kita nampak ada pendapatan, ada simpanan, ada perbelanjaan, ada pelaburan, ada perlindungan. Jadi sebelum kita pergi pada konsep ini, dia kena jelas tentang pendapatan. Sebelum kita nak urus wang kita, kita kena jelas pendapatan yang kita miliki, daripada mana sumbernya. Okey. Yang dah tersedia ni adalah rumusan. Okey, ni adalah rumusan. Jadi kita nak tengok bagaimana modus operandi rumusan yang telah kita paparkan ni. Jadi pendapatan. Setiap orang berbeza pendapatan yang mereka miliki. Okay. Lagi-lagi pada musim COVID-19, tuan-tuan dan puan, sedia maklum yang mana di luar sana, semua orang terkena kesan COVID-19 ni. COVID-19. Jadi tidak kira ahli kerajaan, politik, peniaga kecil, siapa sahaja terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi ramai orang yang hilang sumber pendapatan. Jadi kalau hilang sumber pendapatan, bagaimana kita nak masuk tentang topik pengurusan keuangan? Sebab pendapatan telah pun hilang. Jadi kita perlu jelas dulu pendapatan yang kita ada. Misalnya ada orang bekerja, jadi dia bergaji. Jadi dia jelas, pendapatannya 1,000. So sekiranya dia hilang pendapatan, baru nak mula. So apa yang dia ada? Kemahiran apa yang dia ada? Kemahiran membuka ataupun membaiki kereta. So dia kena cari mengambil upah bekerja, mengambil upah membaiki kenderaan. Contoh apa yang dia boleh, apa yang dia tahu. Dia ada idea, dia kena jual idea dia. Dengan cara buat e-book, e-video, itu antara cara-caranya. Jadi pendapatan kita tu perlu kita jelaskan. Jadi pendapatan dah jelas dan kita kena jelaskan balik. Kita kena screening balik. Dekat dia syariah. Sekarang ni pendapatan ni perlu kita jelaskan supaya dia berkat tadi, balik pada keberkatan. Jadi bila dah ada pendapatan, yang menjadi kesilapan kita hari ini di Malaysia khususnya adalah dapat pendapatan terus pergi belanja. Dia bukan simpan dulu, dia pergi belanja. Ketika dulu saya ingin bercerita sedikit. Masa saya menjadi mahasiswa, saya belajar dengan Dr. Rahim Ibrahim, itu pensyarah saya tentang Islamic Finance. Jadi kata beliau, hari ini orang dapat gaji alam, orang dapat gaji. Jadi kau pergi ke ATM sekarang. Saya pergi ke ATM. Beratus orang keluarkan duit. Dapat duit. Setelah pergi ATM, apa kata beliau? Pergi ke kedai-kedai. Maaf cakap, saya tak nak sebut company tu, takut. Padahal ayam ada je ayam yang RM2. Tapi kenapa nak pergi ayam yang berharga RM20? Ini masalah kita. Jadi beratus. Jadi bila kita dapat pendapatan, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita perlu simpan terlebih dahulu. Simpan terlebih dahulu. Contohnya pada pandemik ni ramai hilang kerja, dia baru mula nak start berniaga. Dapat je hasil, misalnya dia jadi dropship dan sebagainya, dapat je hasil pendapatan tu,
dia perlu simpan. Pastikan disiplin untuk menyimpan. Okay, simpan 10%, 20%, 30% mengikut kemampuan. Perkara yang paling penting tadi adalah kita perlu invest knowledge. Setelah itu barulah kita letakkan di dalam ada satu namanya perlindungan. So perlindungan ni tadi diletakkan dalam perbelanjaan sebab ada komitmen wang yang keluar. Jadi perlu kita ada takaful untuk menjaga harta kita dan sebagainya. Jadi dah 30 minit, saya serahkan kembali pada moderator kita, Dr. Su. Saya. Cik Shahlam ni muda lagi mungkin beberapa tahun kot baru habis graduate dan memilih kerja sebagai businessman. Jadi mungkinlah Cik Shahlam juga boleh kongsikan kepada semua bagaimana nak memotivasikan diri nak jadi pemuda yang berani supaya berani menceburi bidang perniagaan di usia yang muda. Sebab kita tengok sekarang kekangan juga ya kepada fresh graduate kita ataupun yang lepasan SPM, selepas belajar mereka nak mencari keuangan sendiri, duit sendiri, makanya perlu kepada motivasi dan juga knowledge itu dan juga ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi memastikan bidang yang diceburi itu mampu seimbang dan akhirnya berkembang dan menjadi pendapatan utamalah kepada seseorang itu. Saya kira bagaimana tips-tips yang sesuai sebab kita nak memastikan pemuda-pemuda kita ni pun turut sama menceburi bidang bisnes ni. Baik, terima kasih pada moderator kita soalan yang diberikan. Jadi motivasi dan tips kepada pemuda-pemudi tentang terlibat dalam bidang usahawan. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan, pemuda-pemudi di luar sana, perkara yang perlu anda jelas adalah tadi tentang wang. Sebab apa-apa pun kita terlibat dengan wang. Jadi bila kita dah faham dengan wang, baru kita boleh buat decision. Make your decision. Macam saya pun muda lagi. Saya pun menolong keluarga dalam berbisnes. Benda ni, perkara ni bukan satu perkara yang mudah. Seperti Ailio yang keluar ni. Ramai orang cakap, Ailio mudah lah dan murah sangat keluar. Tetapi apa yang paling penting adalah ketika kita melakukan, ketika kita buat decision dan kita buat, kita reaction, kita kena bertindak melakukan tu adalah suatu perkara yang payah. Sebagai contoh, untuk melakukan solat, solat fardu 5 waktu pun, untuk di awal waktu pun kita sudah susah. Tapi untuk kita bicarakan, untuk kita bagi tahu, ia murah seperti air yang keluar. Jadi bila kita nak buat satu tu, perkara yang pertama, perkara yang pertama adalah kita kena maaf, ada soalannya? Perkara yang pertama yang perlu kita jelas adalah tentang kita kena disiplin. Kita kena disiplin. Macam tadi, kita dah disiplin, dapat je pendapatan, kita kena simpan. So insyaAllah kalau ini yang ada ciri-ciri dalam pemuda-pemudi kita pada hari ini, insyaAllah mereka boleh melakukan keputusan yang mereka buat untuk berniaga dengan berimpak. Jadi yang pertama tadi adalah disiplin. Disiplin. Setelah anda disiplin, sebab apa disiplin ni? Disiplin ni adalah satu attitude. Dalam bahasa Islam ni, dalam bahasa tasawuf lebih mudah ada akhlak. Akhlak ni dalam bahasa moden adalah attitude. Jadi ini adalah perkara yang sama. Akhlak ke attitude adalah satu perkara yang sama. Akhlak ke attitude. Jadi akhlak dan attitude ni tidak boleh kita ubah. Tiada siapa boleh ubah melainkan diri kita. Yang mana Allah sudah berfirman, yang Allah cakap, aku tidak akan mengubah suatu kaum melainkan kaum itu yang mengubah dirinya. Melainkan kaum itu yang merubah. Jadi attitude itu bermula dengan disiplin. Contoh kita cakap, pukul sebelum Zuhur aku dah dekat masjid. Dia punya cekal, dia punya kewibawaan dia wujud. Jati diri wujud. Aku kena buat. Simpanan 20% aku kena buat tiap bulan. Simpan. Jadi yang pertama tadi adalah attitude, disiplin tu muncul sebab ada attitude dalam diri kita. Yang seterusnya
pemuda-pemudi di luar sana juga perlu mengetahui tentang ilmu. Ilmu itu bukan macam kita ambil sini, belajar sana. Kadang ilmu yang banyak pun tak ada guna, tuan-tuan dan perempuan. Ilmu yang banyak, kita pergi seminar sana, kita belajar dengan sana, okay? Kita bayar kursus sana, tapi tak ada guna. Apa sebab tak ada guna, tuan-tuan dan perempuan? Kerana ilmu tanpa amal ia menjadi sia-sia. Ilmu ada, tetapi balik pada poin yang pertama, disiplin. Tak ada disiplin. Okay? Disiplin tadi tak ada. So bila disiplin tadi tak ada, ilmu dia, dia dengar je lah. Kalau dia tengok di mana-mana seminar, pergi, dia hanya dengar saja. Jadi disiplin, ilmu mesti amal. Okay? Jadi yang ketiga perlu kita jelas tentang untuk terlibat dalam perniagaan ni, tentang risiko yang kita ambil. Adakah kita telah bersedia menanggung risiko? Tu kita kena tanya dalam diri kita. So ada model canvas business yang perlu kita lakarkan, bagaimana corak-corak pendapatan yang masuk, apakah perbelanjaan yang ada, apakah risiko-risiko yang datang yang akan kita terima. Jadi perkara-perkara itu perlu kita jelas tentang risiko. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau dengan saya tak perlu sampai 10 banyak sangat. Kerana ilmu tanpa amal, ia menjadi sia-sia. Jadi yang keempat tadi adalah berani ke tidak. Setelah kita dah berdisiplin, setelah kita dah berilmu, kita dah diijazahkan, kita dah bertalaki, kita dah menuntut dengan tuan guru ni tentang marketing, tentang usahawan, dan kita dah faham tentang risiko-risiko yang ada. Yang keempat adalah adakah kita berani. Jadi keputusan terakhir dalam muamalat apa sahaja, setelah kita mencapai ilmu yang betul dan tepat, kita punya disiplin yang betul, dan kita dah faham tentang risiko-risiko yang ada, yang keempat, insya-Allah kalau kita berani buat, insya-Allah kita akan dapat hasil yang kita inginkan, insya-Allah. Okey, Cik Shahlam, kita kumpulkan dulu soalan-soalan yang di chatting kita tu. Cuma saya kira Cik Shahlam mungkin ada lagi kot slide-slide yang belum dihabiskan. Betul. Bukan? Okey, jadi kita teruskan pada slide kita yang seterusnya kan, Doktor? Kan. Okey. Bila kita pergi pada slide kita, sambil kita menunggu soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita, apa kata Buya Hamka? Okay, apa kata Buya Hamka, tuan-tuan dan perempuan? Sekiranya agamamu diinjak-injak, maka tukarlah pakaianmu dengan kain kafan. Okay? Jadi dalam maqasid syariah tadi, menjaga agama itu adalah yang pertama sekali. Yang kedua itu nyawa. Okay, pada hari ini, putus cinta je, bunuh diri. Ni apa-apa je, bunuh diri. So dia tidak kenal tentang wang tadi. Kalau dia kenal dengan wang, insya-Allah, kenal dengan diri dia, insya-Allah dia akan jelaskan sesuatu perkara. Dan yang ketiga tentang akal. Jangan kita rosakkan akal kita dengan kita berbicara tentang benda-benda yang kotor. Jangan kita rosakkan akal kita dengan kita mengambil minuman keras. Dan yang keempat itu menjaga keturunan kita. Okay, keturunan kita perlu dijaga bagi melahirkan. Okay, bagi saya melahirkan tentang pemuda-pemudi Islamic Finance yang hebat, yang menjadi rujukan dunia satu hari nanti, insya-Allah. Dan yang terakhir itu harta. Dalam maqasid syariah yang kelima adalah menjaga harta. Okay, yang kita kena jaga iaitu mal. Malnya adalah harta kita yang perlu kita jaga. Jadi poin kita pada hari ini tentang pengurusan wang berkaitan tentang menjaga harta. Jadi Islam telah meletakkan, telah mengkategorikan untuk menjaga harta ni dengan baik. Jadi 3 kategori maslahah. Jadi poin yang pertama iaitu daruriyah. Okay, masalah yang pertama iaitu keperluan asas. Sebagai contoh, keperluan asas yang kita ada, kita kena ada rumah. Kita pergi pada maqasid syariah iaitu poin yang kelima iaitu harta, iaitu daruriyah. Okay, keperluan asas yang pertama iaitu kita kena ada, keperluan yang kena ada adalah rumah. Okay, rumah. Lepas tu makan dan minum, pakaian. Ini adalah 3 perkara yang sangat-sangat penting yang kita kena ada. Sekiranya kita tidak ada 3 perkara ni, maka kehidupan kita akan tercela. Okay, sebab tu keperluan asas ni perlu kita jelas. Seterusnya iaitu hajiah, iaitu kemudahan, ia melengkapi
dia lebih baik sikit daripada daruriyah. Misalnya daruriyah tadi keperluan asas kita, harta yang kita ada proton misalnya. So dalam hajian ni mungkin kita dah proton kita tu kita dah kasih aircon dia dah macam peti sejuk dalam, sebagai contoh dalam beban, dia lebih baik. Contoh tadi rumah kita 2 bilik, tapi dengan hajiah ni rumah kita ada 3 bilik, 2 ruang tamu, dia lebih baik. Dan tahsiniahnya adalah dia lebih sempurna. Kalau tahsiniah yang tak ada pun dia tidak mencelakan kehidupan kita. Yang paling penting tadi adalah daruriyah. Jadi daruriyah ni yang perlu kita jelaskan. Bila kita menguruskan kewangan kita kena jelaskan. Jangan kita terikut-ikut. Kawan iPhone 12 dah keluar, semua terburu-buru. Padahal pandemik COVID-19 yang orang terjejas. Rupa-rupanya kita tak terjejas pun. Dr. Su, kita tak terjejas sebab kita mampu beli iPhone 12. Jadi perkara ni yang perlu kita jelaskan. Misalnya ada tadi simpanan, kita kena kumpulkan dan kita kena biarkan di dalam konsep pelaburan. Jadi tahsiniah ni dia lebih sempurna. Kalau dia tak ada pun dia tidak menjejaskan kita. Misalnya tahsiniah ni tadi daruriyah kita ada 1 biji kereta. Tahsiniah kita ada 10. Kalau tak ada 10, 1 dah okey. Itu maksudnya. Jadi kita kena jaga maslahah kita, daruriyah kita. So kita kena pertingkatkan. Dalam slide yang anda lihat ni, tuan-tuan dan puan-puan, daripada daruriyah, so kita kena pertingkatkan harta kita tu untuk kita merasai kelazatannya kehidupan ini beribadah. Kalau kita makan nasi saja, okey tak? Okey. Tapi kalau ada nasi dengan telur hajiah tadi, okey tak? Tambah sedap. Macam itu. Jadi bila kita ada harta, kita perlu tingkatkan. Jadi orang Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan, digalakkan menjadi orang kaya. Digalakkan menjadi orang kaya. Kerana apa? Makin kita kaya, makinlah kita berzakat. Sebab tu pada hari ini mak-mak cakap mungkin ada golongan-golongan tertentu yang cakap Alhamdulillah. Dia dah bersyukur Alhamdulillah, tapi dia tak memainkan peranan Alhamdulillah dia dapat 1,000. Tapi orang pemuda-pemudi yang bijaksana, dia perlu Alhamdulillah ada 1,000 aku kena tingkatkan. Macam tu semangat jiwa yang wujud. Ada 1,000 aku kena tingkatkan. Macam nak dapat 2,000. Daripada 2,000 macam ni jadi 10,000. Jadi itu yang menunjukkan hierarki daruriyah, hajiat, tahsiniah tadi. Jadi perkara paling penting adalah orang Muslim kena tangan di atas, kerana tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jadi kita teruskan pada slide kita yang seterusnya berkenaan tentang perbelanjaan menurut agama Islam. Jadi Alhamdulillah kita ni orang Islam. Siapa yang jadi orang Islam ni, dia adalah orang yang cerdik pandai. Selain daripada agama, dia tak cerdik pandai. Walaupun dia kaya, walaupun dia mewah, dia berjaya, belum tentu. Sebab kejayaan dia tidak mendatangkan apa-apa hasil. Tapi orang Islam ini, segala sesuatu yang diperbuat akan diperhitungkan. Ada ganjarannya tersendiri. Jadi agama Islam dah ajar kita daripada berbelanja, mengurus diri, mengurus harta, mengurus agama, mengurus keturunan. Dah komplit dah. Sebab tu Allah bagi tahu, telah aku sempurnakan agamamu ni wahai Muhammad. Jadi berbelanja menurut agama Islam. Adapun antara nikmat yang boleh melalaikan itu ialah nikmat harta, tuan-tuan dan puan. Nikmat harta. Banyak-banyak nafsu. Nafsu yang paling besar adalah harta. Bila kita tengok sebab harta, gaduh laki bini, bercerai-berai, jual pusaka mak ayah dan sebagainya sebab harta. Oleh itu agama kita telah mengajar cara berbelanja dan menguruskan harta dengan betul sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah kufi. Jangan melampau-lampau, jangan pula terlalu bakhil, mencukup, sedang-sedang, indah dipandang. Abang kata Ustaz Tawi, indah dipandang yang sederhana ni. Ketik dalam surah Al-Furqan ayat 67,
Yang mana Allah memberitahu, dan mereka yang apabila membelanjakan harta mereka tidak lebih-lebih dan tidak juga bakhil iaitu kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana di antara keduanya. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini yang perlu kita jelaskan dalam kehidupan kita, yang mana kita belanja ni melampau-lampau. Melampau-lampau. Jadi balik pada konsep yang tadi saya katakan, yang melampau-lampau tadi bukan sifat makhluk. Jadi secara garis kasarnya kita dah nampak bagaimana pemahaman kita tentang pengurusan keuangan dari sudut Islam. Jadi buat masa ni mungkin kita boleh jawab mana-mana soalan yang diberikan. Okey, Dr. Su. Okey, kita ada beberapa soalan juga di sini Cik Syahlam. Okey, ada soalan ni Nur Syazlin. Assalamualaikum Cik Syahlam. Saya nak tanya, tadi Encik ada kongsikan tentang pembahagian pendapatan mengikut persentage tertentu. Jadi semasa pandemik sekarang ini, pada pendapat Encik, adakah persentage-nya tetap sama atau memerlukan adjustment lain? Terima kasih. Lepas tu Zarfan Kimi ada bertanya, Encik Syahlam, kalau tak nak simpan tu, kalau boleh ke kalau kita nak simpan duit sendiri, tak nak simpan di bank, macam tak percaya dekat bank ni, mungkin boleh jawablah Cik Syahlam. Okey, baik. Soalan yang ditujukan daripada Nur Syazlin, okey, yang mana beliau bertanya tentang pembahagian persentage mengikut pendapatan tadi. Misalnya berlaku pandemik ni, dia bagi contoh pandemik ni, adakah kita perlu tetap sama ke persentage kita tadi ataupun kita perlu adjust? Okey, terima kasih kepada yang beri soalan Nur Syazlin. Okey, yang pertama kita kena jelas tentang persentage kita tadi adalah kesanggupan kita. Mungkin kesanggupan Nur Syazlin dia boleh menyimpan 50% setiap bulan pada pendapatannya. Mungkin saya 30%. Berbeza, setiap orang adalah berbeza komitmen dan simpanan yang mereka boleh lakukan. Jadi bila berlakunya pandemik ni, apakah yang perlu kita buat tentang konsep pengurusan keuangan kita tadi, tentang keuangan, perbelanjaan, simpanan, pelaburan tadi, perlukah kita adjust? Ya. Macam saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri adjust. Terkesan sangat-sangat. Terkesan sangat-sangat. Yang mana contohnya saya menyimpan 20%. So saya kena kurangkan sehingga kadang-kadang 10, kadang-kadang 7%. Saya ada, tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di depan sini, saya ada tulis. Saya punya hierarki keuangan kena kurangkan. Ikut kalau anda stable. Okay, kalau anda stable macam Nur Syazlin stable, boleh tetapkan, tak ada masalah. So kena adjust. Kalau bagi orang terkesan dia akan adjust lah. Adjust mana yang perlu berbelanja. Nanti insyaAllah kita akan masuk pada konsep berbelanja mengikut pendapatan. Nanti kita masuk untuk kita jelaskan mana yang patut kita adjust, mana patut kita kurangkan, mana patut kita lebihkan, mana patut kita cari source income yang lain. Nanti kita akan jelaskan dalam slide yang seterusnya. Kalau kita nak simpan duit sendiri, tak nak simpan di bank, okay? Kata Dr. Su, dia tak percaya di bank kan. Jadi untuk Zarfan Kimi, bagi saya perlu simpan di bank. Sebab apa? Punya security, okay, yang ketat, jangan risau. Misalnya berlakunya bencana, misal tempat anda ataupun orang lain lah, okay, disimpan di almari, duit dia dah ada 1 juta ringgit, tuan-tuan, okay? Dah ada 1 juta. Berlaku bencana yang mana kita tahu pada bulan 12 ni adalah musim ke-7, itu musim banjir. Dah duit anda hanya, takkan anda nak buat 1 juta tu, anda nak pegang pergi kerja, anda nak bawa masuk kereta kan, anda risau. Jadi balik pada saya katakan tadi, itu adalah nafsu. Okay, nafsu kita di harta ni melampau-lampau. Okay.
melampau-lampau sehingga kita takut kan, takut duit kita hilang, takut apa. Sebab tu perlunya tadi laburkan duit anda pada ilmu, okay? Invest your knowledge. Sebab tu kenapa kita takut dengan bank kan? Padahal bank punya undang-undang yang sah lah di sisi undang-undang. Apa pendapat Ustaz terhadap orang yang bila ada duit akan simpan sikit untuk enjoy? Contoh jalan-jalan, beli makanan. Yalah, mungkin dia fikir dia dah penat kerja, jadi mungkin ada entertainment untuk diri sendirilah kan. Mungkin Ustaz boleh share lah kot. Okey, baik. Soalan yang diberikan oleh AQ, nama dia AQ Unique Q, apa pendapat Ustaz terhadap orang yang bila ada duit simpan tu sikit tu dia buat enjoy. Jadi sahabat-sahabat, konsep kita tadi kita mencerita tentang base, tentang dasar. Yang mana tadi kita berbelanja, ada konsep berbelanja tadi. Mungkin akan datang, mungkin boleh jemput kita sekali lagi untuk kita tentang bagaimana cara berbelanja yang jelas, yang betul cuma yang hari ni adalah base, tentang asas-asasnya. Jadi bila kita ada duit, kita perlu reward diri kita. Okay? Tetapi, dia ada tetapinya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, AQ ada tetapinya. Apa tetapinya? Cara kita nak belanja enjoy tu berbeza. Setiap orang berbeza. Pendapatan dia 10,000. Pendapatan dia 1,000,000. Sebab tu dia kata Ferrari tak mahal. Bagi kita Ferrari mahal. Sebab apa? Duit kita ada RM10 kat kocik. Dia pun RM10 juga kat kocik. Tapi volume RM10 dia tu ada 1,000,000. So ada 10 juta. Yang kita RM10 sekeping. Sebab tu kita kata Ferrari tu adalah mahal. Bagi mereka tidak mahal. Kerana apa? Mereka mempunyai duit lebihan. Jadi cara berbelanja yang betul adalah belanja dengan duit lebihan. Okay, belanja dengan duit lebihan. Jadi saya juga dulu selalu baca tentang buku Robert Kiyosaki. Jadi saya sarankan pada audien kita pada hari ini, okay, pada tuan-tuan dan puan-puan, carilah buku Robert Kiyosaki. Cari di popular, di kedai-kedai buku. Buku dia banyak, okay, banyak jilid. Cari yang pertama iaitu Rich Dad Poor Dad. Jadi cara orang yang betul belanja adalah duit lebihan. Yang kita ni, orang miskin bertambah miskin, orang kaya bertambah kaya ni, cara orang kaya berbelanja tadi tu sebab mereka berbelanja hasilnya, bukan daripada pokoknya. Apa maksudnya? Orang kaya ni umpamanya pendapatannya umpama seperti pokok. Tanam dulu keluar buah. Buah itulah yang dia buat belanja. Yang orang miskin bertambah miskin ni, pokok baru tumbuh, dia dah terbang. Lepas tu hujung-hujung bulan gigit jari makan Maggi. Jadi yang sering berlaku adalah yang miskin bertambah miskin. Sebab kita enjoy tadi, kita belanjakan simpanan kita tadi tu baru tengok kita punya perbincangan, perkongsian kita pada hari ni, simpan 10% nanti bulan depan tu dia dah keluarkan. So tak berkembang. Jadi tahan sikit nafsu, nanti kita ada slide melihat berbelanja yang jelas lah. Okay. Jadi harap-harapnya terjawab daripada soalan-soalan audien kita. Itu saja Dr. Su. Jadi ada lagi soalan tak? Saya kira mungkin Cik Syahmi boleh habiskan slide tu dulu. Okey. Baik. Jadi kita pegang kita yang seterusnya iaitu berbelanja mengikut pendapatan. Okay. Berbelanja mengikut pendapatan. Jadi kita perlu, jadi saya tekankan lagi, dan harus memahami perbelanjaan kita itu sama ada sehari hidup ataupun gaya hidup. Atau kehendak dan keperluan. Jadi kita perlu jelas perbelanjaan kita, macam soalan AQ tadi, okay, mungkin berkait dengan soalan AQ. Okay. Ni kita kena jelas yang kita nak enjoy tadi tu. Okay. Kawan beli Apple 12, gaji dia sebulan 5,000. Kita gaji 5 juga, tapi 500. Bukan rib. Dia ribu kawan kita ratus. Jadi beza, bunyi pun beza. Hujung pangkal sama, 5. Jadi sanggup tak? Tak, jangan kita paksa.
Kita perlu tengok pada realiti keuangan semasa dan jangka masa panjang kita ada, baru kita boleh berbelanja. Jadi kita kena kenal pasti perbelanjaan yang kita nak lakukan ni sama ada ia sara hidup maupun gaya hidup. Sara hidup. Sara hidup seperti tadi kita dah terangkan secara tidak langsung, yang mana tentang tempat tinggal kita. Itu adalah sara hidup yang kita perlu. Makan kita, itu adalah sara hidup yang perlu kita jaga. Ada pakaian kita yang perlu kita keluarkan komitmen untuk sara hidup tu. Itu adalah sara hidup. Sebagai contoh yang saya berikan dalam slide tu, kereta dia kita kancil, minum air kopi, burger pun burger Ramli. Jadi sara hidup. So benda tu yang kita kena faham. Tapi yang menjadi pemuda-pemudi pada hari ini yang melampau-lampau, iaitu dia menjadikan itu adalah gaya hidup. Gaya hidup. Sebagai contoh, tepi tu dia beli BMW, Starbucks, burger McD. Padahal boleh sahaja dia guna kereta Kanch yang ada, tapi dia nak BMW. Macam tu. Jadi kita perlu jelas perbelanjaan kita ada ni sama ada ia sara hidup maupun gaya hidup. Boleh je minum kopi RM2 kat warung, sedap, cukup tapi kita nak pergi biar nampak rare, biar nampak cool kawan-kawan, biar nampak kau update zaman sekarang update kau Jadi perkara ni pun kita jelas. Yang mana itulah kita pepatah Melayu pun ada sebut, biar apa-apa asalkan bergaya. So biar apa-apa asalkan bergaya. Biar nampak. Padahal poket kita tu menjerit, tolong. Macam tu. Misalnya minta tolong Ustaz Kui, tolong Ustaz ni, tolong. Dia minta tolong. Dah sempit dah kecil duduk cuma beza dia mungkin adalah sedikit kalau tengok dari luar, kereta BMW, kereta kancil, padahal duduk tu sama je, pegang steering yang sama, kereta yang berpusing yang sama, cuma beza dia sport rim kancil 12, yang BMW punya sport rim itu je, padahal duduk sama je. Jadi kita perlu jelas perbelanjaan yang kita ada itu sara hidup maupun gaya hidup. Jadi ada soalan tambahan atau macam mana? Tadi kita ada soalan ya. Norai Syawati dia tanya, salam Encik, bagaimana nak jana pendapatan musim COVID ni? Soalan yang diberikan oleh Nur Aisyawati. Jadi kita fahamkan dulu dalam slide kita ni, jana pendapatan di musim COVID-19. Menurut Rasulullah SAW, 9/10 pendapatan adalah dalam perniagaan. Satu daripadanya adalah kita bekerja. Jadi yang kedua, jangan bergantung pada satu pendapatan, kata Warren Buffett. Warren Buffett ni adalah pakcik saya. Warren Buffett. Yang mana dia merupakan orang nombor 3 di dunia atau nombor 4 yang terkaya di dunia, Warren Buffett. Jadi daripada petikan yang pertama tadi, menurut Rasulullah 9/10 pendapatan adalah dari perniagaan. Dari perniagaan. Satu daripadanya adalah kita bekerja. Maksudnya apa? 9/10 daripada perniagaan. Maksudnya kita kena belajar menjual. Ini masalah kita dalam pendidikan pada hari ini, kita tidak ajar. Patutnya nak ajar tu daripada kecil lagi. Daripada kecil supaya dia faham apa itu wang, bagaimana nak menjana pendapatan. Jadi 9/10 daripadanya daripada perniagaan. Jadi kita kena jelas, kita kena pandai menjual. Pandai menjual. Macam orang jadi promoter tu, jadi belajar. Sebab kita tengah latih soft skill kita untuk menjual, untuk mempengaruhi orang membeli sesuatu produk kita, membeli satu servis kita. Jadi siapa saja, dia nak bekerja ke, dia nak full time berniaga ke, dia kena, walaupun bekerja dia kena pandai menjual.
jual. Yang salah jangan jual diri lah, jangan jual orang. Ni yang salah. Jadi jual perkara yang sah di segi undang-undang Malaysia dan sah di segi undang-undang syariah. Jadi soalan yang dilontarkan daripada Nur Aisyawati, bagaimana jana pendapatan lebih. Yang pertama, kita ambil pada petikan pertama tadi, kita kena pandai menjual, kena belajar bagaimana kita untuk menjual. Menjual ni sangat penting. Okay? Menjual. Jadi yang kedua, jangan bergantung pada satu pendapatan, kata Warren Buffett. Okay, Warren Buffett ni adalah orang yang terkaya di dunia yang mana kekayaannya melalui pelaburan. Okay? Melalui pelaburan. Jadi pelaburan juga adalah satu perniagaan. Jadi jangan bergantung pada satu pendapatan. Macam tadi ada yang bekerja. Jangan kita berpuas hati dengan satu source income tadi. Kita kena create something. Apa create something nanti kita masuk. Okay? Macam berniaga pula. Jangan dia puas hati dengan berniaga yang macam gitu saja. Dia kena create something lagi. Contoh dulu berniaga secara tradisional. So dia tak nak menambah pendapatan lain. Contohnya berniaga secara tradisional, jual beli, kena COVID-19. Dia tak nak upgrade ilmu dia. Dia tak nak tingkatkan pengetahuan dia. Jadi dia tak boleh sebab lockdown. Okay, lockdown. Tak boleh nak jual beli. Jadi bila dia faham ikut perkembangan usahawan semasa, okay, lagi-lagi macam IDB KL, Perkim yang selalu mengetengahkan info-info tentang usahawan semasa. Jadi boleh ikuti perkembangan daripada Perkim. Jadi jangan kita ambil contoh tadi, dia berniaga secara jual beli macam itu saja. Bila dah lockdown, so dia dah start. Jadi bila dia tahu, okay, dia kena buat satu lagi cara yang mana buat COD. Kena tambah lagi, ni kalau dia peniaga, tambah lagi bilangan ejen ataupun dropship. Macam itu. Ataupun di-franchise-kan perniagaan dia. So, jangan bergantung pada satu pendapatan. Jadi, apakah cara yang lain untuk kita boleh jana pendapatan kita dalam masa COVID-19 ni? Yang pertama adalah dropship. Okay, dropship ni dia tak perlu keluar modal. Dia hanya promotekan, dia hanya marketingkan barang owner tadi, barang peniaga tadi. Dia just ambil gambar, minta gambar, aku promotekan. Misalnya, terus saya kalau dalam perkongsian saya terus bagi cara, bukan tentang apa tapi cara. Okay, dia dropship. Saya ambil gambar, okay, datang RM10. Nak kena jual ni, dia RM10. So kalau RM10 aku jual RM15 lah, RM5 untung dropship, boleh tak? So tu cara dia. So jadi dropship. Ataupun yang kedua jadi ejen. Ejen mana-mana produk. Yang mana ejen ni dia perlu keluar sedikit modal iuran untuk menjadi ejen. Sebagai contoh ejen takaful, ejen unit trust, ejen barang-barang sebagai contoh baju Melayu, songkok dan sebagainya. So dia perlu keluarkan sedikit iuran, misalnya RM100. So dia RM100, dia dah jadi ejen dan ejen ni dia pegang produk. Okay, untuk tuan-tuan dan perempuan, ejen ni bila dia dah jadi ejen dia pegang produk. Yang dropship tadi dia tak pegang apa-apa produk. Dia tak, risiko tak besar, dia just marketingkan kat handphone dia, dekat mana-mana dia nak sebarkan maklumat tu. Dia dropship, dia tak pegang produk, manakala ejen dia pegang produk. Dia pegang produk dan dia keluar duit. Dan seterusnya menjadi stokis. Stokis ni dah upgrade daripada dropship, ejen, stokis. Mana-mana produk yang penting tadi sah di sisi undang-undang Malaysia dan sah di sisi undang-undang syariah. Jadi stokis ni pula dia dah pegang pukal sikit barang dan ejen kena ambil kepada dia. Tu cara dia. Okay, dia dah pergi contoh jumpa owner tu, saya nak jadi stokis, sekian-sekian dia kena keluarkan modal, so dia kena pegang produk tu, ejen semua kena ambil dekat stokis tadi. Konsep dia. Jadi antara yang boleh kita lakukan dropship,
ejen, stokis, ataupun sekiranya kita ada modal yang lebih, kita dah berani tadi ambil keputusan dan berani untuk buat, kita boleh buka perniagaan sendiri. Okay, kita dah boleh buka perniagaan sendiri. Seterusnya, ambil upah. Misalnya kita tak berani untuk ambil risiko yang besar, kita pun selama ni kita tak terlibat dalam perniagaan, daripada bekerja kena berhenti, lagi-lagi pada musim COVID-19 saya sedih Dr. Sum, kawan-kawan saya banyak yang berhenti kerja. Jadi kemahiran tadi tu, kemahiran menjual, kekreativitian tu tak wujud, so mereka agak stuck di situ, diorang tak tahu nak buat apa. Jadi insyaAllah dengan perkongsian ni sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya membuka mata dan ruang dan peluang pada pemuda-pemudi di luar sana. Jadi ambil upah. Apa dia pandai? Dia pandai baiki motor. Dia tak ada kedai motor tapi dia pandai buat. Kawan-kawan rosak motor hantar kat dia. So bila dia kreatif, dia nampak jalan ni, dia ambil upah. Siapa ada ni motor rosak, hantar dekat saya, kata dia. Ambil upah. Ataupun jadi foreman bergerak. Foreman bergerak. Ada apa-apa menjadi sana, call dia. Adalah cas dia. So dia ambil upah. Dia pandai buat nasi goreng. Nasi goreng dia paling sedap dekat Johor misalnya. So dia ambil upah. Kemahiran yang dia ada. So jual kemahiran. Seterusnya tuan-tuan dan puan adalah pelaburan. Okay, kerana pendapatan di musim COVID-19 ni dengan melalui pelaburan. Pelaburan apa yang ada? Contoh ASB, tabung haji, unit trust, saham, dan pelaburan gold. Jadi banyak pelaburan-pelaburan yang ada. Apa yang paling penting sebelum kita melakukan untuk kita buat decision mana kita nak pergi, kita kena invest knowledge kita dulu. Ambil tahu dulu. Jangan pakai konsep mudah percaya, nampak nama dia Datuk, join lah. Ni pakcik aku pun join. Dengan pakcik dia masuk longkang, dia pun masuk longkang. Jadi orang tua dia tak nak kehilangan tongkat dia yang kedua kali. Orang tua pun tak nak hilang tongkat dia yang kedua kali, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apakah kita pemuda-pemudi pada hari ini, jangan pernah kita lakukan kesilapan itu. Jadi banyak lagi yang perlu kita rungkai, yang saya nak jelaskan kat situ, yang mana kita kena lihat tentang cash flow kuadran. Itu aliran tunai melalui cash flow kuadran. Okay, di situ kita akan jelas, okay, semua berkait dengan cara bina pendapatan dalam slide kita di depan anda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, cash flow kuadran tadi tu dia menjelaskan, okay, apa sahaja tentang ekonomi, tentang aliran ni paling bagus tentang untuk meningkatkan kita punya keuangan adalah dengan pelaburan. Okay, pelaburan. Jadi saya tutup dengan kesimpulan daripada surah Al-Isra, yang mana bismillahirrahmanirrahim, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syayatanu li rabbihi kafura. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang membazir, membelanjakan harta kepada jalan yang menyalahi syarat itu ialah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi elakkan daripada sifat kita, sifat bakhil dan sifat kita yang melampaui batas yang menjadikan kita tercela dalam kehidupan. Jadi insyaAllah sekiranya ada persoalan lagi, kita mungkin ada masa lagi untuk kita menjawab. Jadi apa yang saya ingin tekankan dalam perkongsian saya pada hari ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, semua orang, siapa sahaja, tidak kira gelar dia, tidak kira siapa dia perlu belajar tentang keuangan, tentang wang, siapa saja. Jadi mudah-mudahan mana tahu pada tahun-tahun akan datang kita ada subjek wang di sekolah, insyaAllah. Jadi itu yang kita cuba, yang saya cuba usul, yang saya nampak padahal subjek wang ni sangat penting yang perlu diajar daripada sekolah lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya mengajak kepada semua rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan yang menonton kita pada hari ini, di mana saja anda berada, anda perlu belajar tentang wang.
Okay, belajar tentang wang yang betul, bukan saja betul tetapi tepat. Jadi saya mengajak rakan-rakan semua untuk pergi pada live, pergi pada Facebook page saya iaitu Otak Nilai Marketing untuk anda dapatkan input-input tentang pelaburan dan keuangan, okay, direct daripada Dr. Rahim Ibrahim, iaitu penasihat Otak Nilai Marketing. Jadi saya mengajak rakan-rakan untuk like FB page tu supaya anda mendapat info-info tentang pelaburan dan keuangan yang betul dan tepat. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, subscribe YouTube iaitu Captain Alam, okay? KAPTENALAM, Captain Alam, untuk anda mendapatkan info-info tentang kewangan. Semoga video-video yang saya buat tu memberi nilai tambah dalam kehidupan kita. Jadi semoga perkongsian kita juga pada hari ini memberikan kita ruang dan peluang untuk melihat perkara yang sebenar tentang wang ini, lagi-lagi masa COVID-19. Jadi tuan-tuan dan perempuan juga perlu mengetahui crash ekonomi ni akan berlaku lagi pada masa akan datang. Jadi jangan kita terlambat membuat persiapan, kerana bila lambat buat persiapan dia agak mencelakan sedikit kehidupan kita. Jadi perlunya persiapan, persediaan sebelum kita berperang. Jadi itu saja daripada saya. Sekiranya ada soalan, saya serahkan pada moderator kita, Dr. Su. Okey, terima kasih Encik Shahlam. Okey, suka saya nak tengok balik tentang bagaimana menjana pendapatan di musim COVID-19. Kita dapati ada 9 cara yang Encik Shahlam senaraikan. Yang pertama tadi, yang ni yang isu-isu terkini lah, contemporary semasa, yang mana saya rasa anak-anak muda pun maklum tentang bisnes dropship ni kan. Lepas tu agent, stokis, buka perniagaan sendiri, mengambil upah dan seterusnya buat pelaburan. Ini adalah 6 kategori untuk menjana pendapatan di musim COVID-19 terutamanya. Dan saya suka juga dengan satu yang Cik Shahlam beritahu tu, perkataan mengenai jangan bergantung kepada satu pendapatan sahaja. Maksudnya kita kena utilisekan apa kemahiran yang ada pada diri kita untuk menjana pendapatan. Dan yang paling best sekali, saya sangat setuju, semua orang Islam kita doakan supaya semua jadi kaya raya, amin. Sebab apa? Dengan kekayaan tadi kita akan mengeluarkan zakat dan membantu kawan-kawan, mereka-mereka yang memerlukan. Kalau boleh memang ya, Cik Shahlam, kita doakan supaya kosong asnaf sebenarnya kan. Itu doa kita supaya orang Islam ini dipandang tinggi, dipandang mulia, dan kita ni tidak terlalai dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Dan di sini kita ada sedikit juga, ada lagi soalan yang mana Nur Syazlin dia tanya, bagi pendapat Encik untuk orang yang baru nak buat pelaburan, jenis yang mana yang terbaik untuk newbie ni? Mungkin yang mudah untuk dipelajari dan kurang risiko. Mungkin Cik Shahlam boleh bagi pandangan. Okey. Baik, soalan yang ditujukan daripada Nur Syazlin. Okey, bagaimana kita nak mulakan pelaburan ni yang newbie ni? Bagi newbie ni dengan risiko yang rendah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat dan yang bertanyakan soalan sebentar tadi, pelaburan yang risiko rendah pun dah saya jelaskan dalam YouTube channel saya. Jangan lupa tekan button subscribe dan lonceng. So kita masuk marketing. Okay, jadi saya dah jelaskan. Jadi pelaburan yang rendah risiko antaranya adalah ASB dan tabung haji. ASB, tabung haji, unit trust. Jadi itulah pelaburan yang boleh kita laksanakan dengan tahap risiko yang rendah. Jadi konsep tentang pelaburan ni adalah high risk, high return. Okay? High risk, high return. Maksudnya apa? Makin tinggi risiko pelaburan tu, maka makin tinggi juga pulangan yang akan kita perolehi. Jadi untuk Nur Syazlin mungkin baru lagi untuk melakukan pelaburan, maka sesuai untuk ASB. ASB pun paling rendah pun tak silap saya pun dalam 10, 20, 30 ringgit pun ada. Okay. Jadi boleh rujuk di bank-bank yang terdekat dengan Nur
Shazlin, ASB yang mana? So yang paling penting ASB financing, bukan ASB simpanan, ASB financing. Sebab ASB financing ni dia ada compound interest, dia ada compound interest lah. Jadi tu yang sesuai untuk Nur Shazlin. Jadi balik pada tadi, jangan kita mudah berpuas hati dengan apa yang kita ada. Itu satu source income. Okey, ASB dah cukup ni. Tak, kita perlu tingkatkan pengetahuan kita bagi memastikan kehidupan kita ni lancar, kehidupan kita ni berkat dengan pengetahuan. Pengetahuan yang sangat tinggi. Sebab tu sangat penting tentang financial thinking. Financial thinking ni sangat penting yang perlu kita tekankan dalam diri kita, khususnya pemuda-pemudi di luar sana. Jadi bila anda dah ada ASB, anda perlu tingkatkan apakah pelaburan lain yang boleh menjana pendapatan. ASB. Lepas tu anda terus pada pelaburan saham. Pelaburan saham di KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange, anda hanya buka RM10.60 je. Bagi tahu saya siapa yang tak ada duit dia RM10.60. Hanya buka akaun RM10.60. Buka je akaun. Di mana nak buka? Di institusi bank ataupun di institusi keuangan yang membuka akaun saham. Apa nama akaun saham ni? CDS. Pergi di bank, jangan pergi di bank simpanan, tapi anda perlu pergi di bank pelaburan. Contoh My Bank Investment, CIMB Investment, Kenanga, Melaka Security. So anda boleh pergi ke tempat-tempat saya sebutkan tadi untuk anda membuka akaun Bursa Malaysia, itu CDS, Central Depository System, yang mana secara average-nya kita boleh melabur di Bursa Malaysia ni dengan sebulan tuan-tuan dan puan-puan 10%. Kita boleh dapat sebulan, paling minim kita boleh dapat 10%. So kalau kita ada 1,000 kita labur, kita dapat RM100. Walhal ASB bagi 5.5 baru-baru ni, 5.5% setahun dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, memberi kita keuntungan sebanyak 10%. Jadi itu antara langkah-langkah awal, gambaran awal untuk Nur, apa tadi nama dia? Yang bertanya dengan kita tadi, Nur Shazlin. Mungkin ada soalan yang lain. Okay, saya nampaknya Cik Shahlam jawab dengan panjang lebar tu. Mungkin pengalaman Cik Shahlam sendiri dan juga kita melihat tentang bagaimana kerajaan melihat tekanan rakyat semasa terutama tekanan dari sudut keuangan lah semasa pandemik COVID-19 ni yang mana wilayah persekutuan akan menjadi wilayah bebas berniaga selama 6 bulan bermula 15 November yang lepas kan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata inisiatif tu dibuat bagi membolehkan warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan meringankan bebanan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dikhususkan kepada warga Malaysia sahaja. Saya kira ini pun inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan juga bagi membantu rakyat untuk meringankan bebanan keuangan semasa pandemik COVID-19 dan ini mungkin antara menjana pendapatan di musim COVID-19 yang mana seperti Cik Shahlam maklum tadi dan kita semua maklum lah tentang ramai juga dalam kalangan rakyat di dunia khususnya di Malaysia juga yang dibuang kerja. Jadi ini antara inisiatif awal yang boleh diambil oleh rakyat dan mungkin kita lah peserta-peserta untuk hari ini untuk memulakan kehidupan yang baru dan membina keuangan kita dengan lebih kukuh lah. Saya kira untuk kita di akhir chat about Islam ni, jadi mungkin Cik Shahlam nak bagi nasihat ataupun kata-kata akhir ataupun apa-apa juga perkongsian yang diboleh jadikan iktibar kepada semua. Semoga orang kata pertemuan kita pagi ini memberi manfaat kepada semua. Dipersilakan. Okey, baik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Perkim, anjuran program yang sangat-sangat baik ni, yang berimpak ni. Alhamdulillah saya
sangat berbesar hati untuk bersama-sama dengan pihak Hakim berkongsi kepada audien dan pemuda-pemudi di luar sana. Semoga sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi hari ini memberi manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey, terima kasih Encik Shahlam. Saya kira tajuk pada hari ini Encik Shahlam telah kupas iaitu tentang pengurusan keuangan semasa pandemik COVID-19 ya. Memang agak sukar untuk semua melalui musim COVID-19 ni, dan saya kira tahun 2020 ini tahun kemurungan dunia lah ya. InsyaAllah kita doa sama-sama semoga COVID-19 ni cepat putus rantaiannya. Dan di kesempatan ini juga saya mengambil ruang dan peluang ini untuk memaklumkan bahawa Chat About Islam siri ketiga akan kita bincangkan tentang kesihatan mental dari perspektif Islam pada musim pandemik 19 ini, COVID-19 ini pada 17 Disember nanti, dan insyaAllah kita akan keluarkanlah kita punya poster seperti biasa, dan insyaAllah ya tajuk akan dibincangkan akan dibincangkan oleh pakar-pakar yang berkaitan dengan kesihatan mental. Saya kira mungkin Cik Shahlam pun boleh bersama-sama kita. Dan sebelum kita mengakhiri Chat About Islam siri kedua pada kali ini berkenaan pengurusan keuangan semasa pandemik COVID-19 ini, saya mohon ampun dan maaf sekiranya semasa bersiaran secara online ini ada tutur kata saya yang tak menyenangkan, mungkin tersalah di sini sana. Saya mohon maaf, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, saya menyebut sekali lagi Ustaz Izam untuk membacakan doa, dan mohon Ustaz Izam ya baca doa sekali untuk hilangkan penyakit pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azizul Jalil, ya Allah, sesungguhnya pada pagi ini merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu. Kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami berkumpul dalam majlis. Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami habiskan program ini pada pagi ini. Ya Hakim, Ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini untuk menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik memartabatkan bangsa, agama dan negara. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. 2, 1. 3, 2, 1. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Qawi. Terima kasih sekali lagi kepada nama glamournya Captain Alam kan. InsyaAllah berjumpa lagi kita di lain siaran, dan terima kasih kepada semua peserta Chat About Islam siri kedua pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.